Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ya kepada mereka yang kepada mereka yang telah mengikuti kelas online ini. Apabila tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam kelas online ini, jangan lupa untuk download e-book percuma Strategi Cemerlang Peperiksaan. Okey, itu adalah merupakan e-book percuma. Otak kita menerima maklumat juga daripada selain lidah yang merasa dan juga kulit yang menyentuh. Jadi dalam masa yang sama, selain daripada VAK, ada lagi dua komponen yang juga utama tetapi tidak begitu dominan. Tidak begitu dominan. Yang sangat dominan adalah visual, auditory dan juga kinestetik. Jadi itulah yang kita nak bincangkan pada malam ini. Ini adalah berasaskan kepada ilmu, berilmu NLP. Apa itu NLP? NLP adalah Neuro Linguistic Programming. Okey. Ada perkara yang saya nak tunjukkan, perkara yang menjamin, yang memastikan seseorang itu berjaya ataupun gagal dalam pelajarannya adalah fokus. Okey, fokus. Apa itu fokus? Follow one course until successful. Untuk fokus, okey, maka kita kena tahu tentang V, A dan K. Sebab V, A, K adalah penting. Kalau kita tahu, maka kita secara tidak langsung kita akan lebih seronok belajar, kita akan lebih banyak yang kita faham bila belajar. Bila kita tahu tentang VAK, kita boleh buat nota-nota yang lebih menarik. Bila kita tahu tentang VAK, kita mudah mengingat fakta-fakta. Bila kita tahu tentang VAK, bukan saja tentang belajar, walaupun hari ini fokusnya kepada belajar, tetapi apabila kita tahu tentang VAK ini, kita juga kenal diri kita. Okay, kita lebih kenal diri kita, perangai kita, dan bila kita tahu tentang VAK ni, kita tahu bagaimana untuk mendorong, untuk memotivasikan diri kita sendiri. Dan bila dah sampai ke penghujung kelasnya nanti, maka anak-anak faham bahawa anak-anak ni dah tahu, ibu bapa pun tahu anak ni jenis orang yang macam mana dan cara belajar dia kena macam mana. Ya. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh juga, sebelum kita berbicara tentang VAK, kita kena faham bahawa otak manusia ini terbahagi kepada dua hemisfera, iaitu otak kiri dan juga otak kanan. Okey. Baik, otak kiri adalah otak yang cenderung kepada perkara-perkara seperti logik, matematik, bahasa, sains, membuat analisa, merasionalkan maklumat dan sebagainya. Maknanya tadi otak kiri ini adalah otak yang banyak digunakan apabila kita belajar. Bila kita belajar, kita banyak menggunakan otak kiri. Ya, malah boleh dikatakan 80% penggunaan otak kiri dalam setiap kali kita belajar. Dan kita kurang menggunakan otak kanan. Bila kita terlalu menggunakan otak kiri dan kita tidak libatkan otak kanan, maka otak kanan kurang bekerja. Maka di sini dia mula mengganggu. Otak kanan mula mengganggu otak kiri. Otak kiri nak belajar, otak kiri nak fokus, tapi otak kanan mengganggu otak kiri. Ya, dia mulalah tengah belajar, dia teringat menggambarkan perkara-perkara yang lain daripada belajar. Tengah belajar, tiba-tiba rasa tak berminat, rasa tak bersemangat, rasa malas. Dia tengah belajar, tiba-tiba datang mengantuk. Sebab apa? Sebab otak kanan tidak dilibatkan, tidak diaktifkan. Kita banyak menggunakan otak kiri saja. Maka bila sebelah saja otak yang banyak digunakan, maka ia akan jadi begitu. Jadi oleh sebab itulah, penting sangat-sangat bila kita nak belajar untuk tempoh masa yang lama, libatkan kedua-dua otak. Jangan hanya libatkan satu otak. Sebab kalau kita hanya libatkan satu otak, percaya cakap saya, kita jadi jemu, bosan, mengantuk, malas. Jadi semuanya macam-macam timbul. Okay. Macam mana kita nak belajar menggunakan kedua-dua otak? Okay, ini saya letak kat situ, anak-anak boleh tengok.
Ya, boleh tengok, dan di situ nanti bolehlah kalau nak buat catatan atau nak baca sikit. Okey, saya nak tengok ni siapa ada ni. Okey, kita ada Tekad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azlizan. Waalaikumsalam. Hello Doktor Cik Fatima. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Akila Form 4. Alright. Fatima, doktor ini masuk otak kanan bermain contoh dan otak kiri untuk berfikir kan doktor? Okey, sebenarnya otak kanan pun berfikir, tapi dia berfikir, dia proses benda-benda yang tidak berkaitan dengan belajar. Okey, bukan tak berfikir. Otak kanan berfikir, tetapi dia berfikir tentang color, dia berfikir tentang rhythm, dia berfikir tentang emosi, dia berfikir tentang corak. Itu gaya belajar. Okey, kita masuk kepada gaya belajar. Kita dah habis tentang tadi apa itu otak kiri dan apa itu otak kanan. Jadi kita nak bercakap tentang gaya belajar. Kalau tengok dekat slide yang saya berikan itu tadi, kita ada visual, kita ada auditory dan kita ada kinesthetic. Faham? Mari kita tengok sebelum kita pergi, mari saya tunjukkan tentang orang visual ni. Macam mana kita nak tahu anak kita, diri kita visual ataupun auditory ataupun kinesthetic. Tengok. Orang visual biasanya mereka ini kemas. Okey, mereka ni suka kepada kemas. Mereka ni tak suka mengemas. Jangan salah sangka orang visual tak suka kemas, tapi suka tengok tempat itu kemas. Okey, mari kita tengok orang auditory. Orang auditory ni dia cakap perlahan, tetapi sebutannya berbutir. Sebutannya jelas. Okey, dan dia ni telinga lintah. Maksudnya yang ketiga adalah orang yang kinesthetic. Okey, yang mana orang kinesthetic ni dia tak banyak cakap, dia pendiam. Tapi dia jiwang orangnya. Okey, emosi dia kan. Cakap pun kadang-kadang kita kena pasang telinga betul. Apa dia? Apa dia? Ulang sekali lagi. Kan. Cakap kuat sikit. Kita kata kan. Jadi kita tengok dia ni macam tak confident, tapi bukan tak confident sebenarnya. Itulah sifat dia. Yang Allah jadikan dia begitu, sifat dia seorang yang kinesthetic. Bukan tak confident Dan itulah apa yang dapat saya kupaskan tentang mereka dan juga gaya pembelajaran VAK dalam masa hampir 1 jam kelas online kita pada malam ini. Dan jika ada soalan-soalan, boleh lontarkan soalan-soalan itu dalam ruang komen, dan insya-Allah mana yang saya mampu jawab nanti, saya akan berikan ruang masa untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Okey.